Assalamualaikum. Okey, hari ni hari Sabtu, 5 hari bulan Disember 2020. Saya ambil kesempatan untuk rakam video sesi taklimat yang kita buat memandangkan PKPB ramai yang tak boleh datang disebabkan dia mungkin jauh rentas daerah tak boleh datang ke Cahaya Iman. Jadi kalau boleh datang ke Cahaya Iman untuk sesi taklimat lebih baik, tetapi ini untuk sebagai inisiatif lain lah kepada mereka yang tak boleh nak datang. Okey, kita pergi kepada pengenalan dulu. Okey, itu dia taklimat sesi 2021. Okey, pengenalan tentang Cahaya Iman. Kita dah 20 tahun di Ceras. Mula ditubuhkan pada 1999. Kita dah 20 tahun dah. Kita ada juga di Kuantan dan Putrajaya. Dan semua tempat kita mendapat kelulusan JKM dan semua kelas tadika kita mengikut KSPK, iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang ditetapkan oleh KPM. Seterusnya, umur yang kita terima masuk ialah 3 hingga 12 tahun. Tetapi untuk makluman, umur 3 tahun kita dah penuh sampai 20-22. Jadi yang kosong sekarang 456. Untuk 4 tahun kita akan tutup pendaftaran masa bulan 12, hujung bulan 12 ni sebab kita dah penuh untuk 4 tahun Okey, seterusnya kita tengok inilah waktu operasi. Cahaya Iman akan buka seawal pukul 7. Dah buka dah. Tetapi untuk kelas kita akan mula pukul 8.30. Bagi yang ambil sesi 7.30, pukul 7 dah boleh hantar lah. Sebab kelas tadika kita ada 2 sesi kan. Satu sesi 7.30 sampai 10.30, 3 jam. Dan lagi satu 8.30 sampai 11.30, sama juga 3 jam. Dan kita ada satu lagi sesi full day. Itu. Jadi kalau ambil lambat, hantar awal, itu semua kita tak ada sedia, ataupun kita tak ada minta untuk duit ekstra, duit OT ke apa ke. Cumanya selalunya apa yang kita buat, mak ayah akan beri sumbangan lah. Sumbangan makanan biskut ke roti ke untuk kelas anak-anak dia. So bayaran tambahan tak ada. Okay, next, ini ialah aktiviti masa pagi-pagi. So anak kita sampai je nanti, kalau dia ambil sesi tadika pukul 8.30 lah contoh, atau full day, mereka akan beratur dulu. Beratur dekat Dewan. Untuk si satu dia akan beratur dekat Dewan hari Isnin saya rasa. Itu jadual akan ditentukan kemudian. Dia ada perhimpunan, kemudian ada ikrar dekat bawah juga, kemudian barulah dia naik atas kelas. Naik atas. Setiap hari kita ada latihan solat. Setiap hari bertukar-tukar lah. Tengok kelas. Ada yang solat duha setiap hari. Ada yang solat fardulah zuhur sampailah hari Jumaat solat subuh. Ada juga Kemudian dia akan sarapan. Sarapan 15 minit sahaja anggarannya. Saya letak dah sampai setengah jam tu pun. Sebenarnya anggaran dia pukul 15 minit saja sarapan Sarapan kebiasaan bawa bekal sendiri dari rumah. Ada 3 sebab kenapa saya minta anak-anak kita bawa bekal. Sebab yang pertamanya, itu umpan untuk pujuk dia. Umpan untuk pujuk. Kadang pagi-pagi anak kita tak ada mood kan. Kemudian yang kedua ialah untuk saya nak anak-anak kita biasa bawa bekal dari rumah atau makanan dari rumah. Dan diharapkan sekolah rendah, sekolah menengah pun dia akan biasa bawa bekal dari rumah, makanan dari rumah. Dan sebab yang ketiga, sebab yang penting sekali, saya bila anak-anak kita bawa bekal, bila time makan tu, saya nak dia nanti tanya orang sebelah lah, sembang. Bawa bekal apa hari ni? Awak bawa bekal apa? Tak bawa bekal lah, saya bagi sikit. Macam tu, saya nak ada sembang awak tak bawa apa-apa? Ni ada, saya bagi sikit saya punya. Saya nak sembang lah, berbual sesama mereka itu. Kemudian dia akan belajar sampailah pukul 11.30 atau 10.30 untuk sesi 1. 2 jam seterusnya dia akan belajar lah 2 mata pelajaran setiap hari. 6 perkembangan awal kanak-kanaknya. 6 tu semua akan dibuat mengikut jadual dia. Okey, ikut jadual dan ada dia punya time lah Okey, kita tengok ini yang petang. Kalau yang sesi full day, dia akan
belajar lagi sekali sejam selepas nap tu. Maknanya tengah hari dia dah salin baju, nanti makan, makan akan disediakan, makan kemudian tidur 1 jam atau 1 jam setengah, dia akan berehat, dan bangun, dia akan ulang belajar 1 jam yang pagi tadi punya. Pagi tadi, petang kemudian mandi, salin baju, minum petang dan terus tunggu untuk balik. 5.30 kita dah boleh ambil anak kita. Kalau minum petang, sama ada bekal yang dia bawa roti pagi tadi ataupun cikgu, dia akan makan bekal cikgu lah, apa yang disediakan oleh sekolah. Okey tu. Ini sama juga aktiviti untuk budak transit. Ini yang transit Ini yang transit yang sekolah rendah. Okey. Ini ialah kelas baca kita. Selain daripada Tadika Cahaya Iman, Tadika, kita ada juga kelas baca, di mana anak-anak kita ni Tadika tempat lain tetapi dia datang sebagai kelas baca. Tetapi yang masuk program Tadika dan Full Day, kelas baca ni termasuk dalam silibus Tadika kita. Dah termasuklah, so tak ada apa-apa kat sana. Ini kelas hari Sabtu, kelas ekstra, nak join, kelas tambahan lah nak join, kita ada buat hari Sabtu, kelas karate, kelas baca dan kelas brain yang tadi. Itu tambahan sajalah. Ini program-program dia, kita pergi sekali lalu. Al-Farabi tu dah nama kelas. Al-Farabi tu nama kelas. Jadi, banyak nama kelas lah. Saya rasa ada 22 ke 23 lah kelas dia. Nama-nama kelas yang berbeza. Farabi, Mawardi, Kawarizmi, apa lagi? Al-Fazari dan banyak lagi lah nama-nama kelas dia. Nanti anak kita bagi tahulah. Hari ni, nama apa, saya kelas ni, dia bagi tahu nanti. Dia akan dapat nama kelas. Okey, ni dia umur 3 tahun. Ni dia aktiviti yang kita buat. Sekali lalu kita pergi Ni solat. Ni perkembangan-perkembangan yang dia buat. Dan juga kita ada sarana dari ibu bapa pun ada juga. Ini dipanggil sarana untuk ibu bapa, di mana ibu bapa datang ke sekolah menjadi cikgu tadika kepada anak-anak kita. Masa diperuntukkan 20 minit sahaja sehingga 1 jam. So bolehlah buat dengan dengan kawan-kawan anak-anak kita kelas menjadi cikgu tadika pada hari tu. Okey, kita tengok ni sama juga ni sambutan Maulidur Rasul. Program di sekolah jugalah. Ni biasa kita buat. Ni dia mengaji. Kalau dekat Cahaya Iman, kita galakkan anak kita mengaji awal 4 tahun. Dan sampai umur dia 6 tahun, dia boleh habis Iqra' dan boleh masuk darjah 1 dengan Al-Quran. So, darjah 1 dia akan mula baca Al-Quran. Dan di Cahaya Iman, kita akan mula dengan hafazan. Kalau dah naik je Al-Quran, kita boleh start dia dengan ayat-ayat hafazan. Okey, kita ada latih to be maths ada juga, penulisan. Dan ini program cepat baca kita. Pembelajaran tematik ni ialah 40 tema yang KPM sediakan yang anak-anak kita perlu buat selama setahun. Jadi kat Cahaya Iman kita memang ikut pembelajaran tematik ni selama 40 tema. Bermula tema diri saya minggu pertama sehinggalah minggu yang akhir ialah tema cakrawala. Itu semua anak kita akan belajar. Dan kelas komputer free untuk umur 5 tahun. Free. Cuma untuk 2021 saya belum pasti lagi sama ada kelas komputer ni masih ada atau tak ada. Komputer tu memang ada lah dekat C1. Cuma software tu. Ada tak orang tu datang lagi kan? Kok tak ada lagi je dia. Jadi kita tengok nanti tahun depan ada tak ada. Lain daripada kelas renang. Ni dia. Kelas renang. Kita ada kelas memanah. Dia untuk program dewasa juga. Setahun 2 kali saya rasa kita ada buat program dewasa. Ini percuma sahaja kita beri kepada ibu bapa dan kita ada juga ajak orang luar untuk join inilah perusahaan jenazah. Kita akan buat tahun ni 2020 kita tak buat. Tapi setiap tahun kita buat. Okey, ini labelkan semua peralatan baju, buku, beg dengan nama anak. Letak nama anak lah, labelkan. Kalau ada juga yang saya tengok mak ayah dia letak nama anak, kemudian letak stiker. Sebab anak dia tak boleh baca nama lagi kan. Kalau 4 tahun tak boleh baca nama, dia letak stiker star, kadang stiker poni. Jadi anak kita tahu tu barang dia. Kemudian ni datang sekolah siap-siap lah. Maksudnya dia datang sekolah dah bersiap-siap sedia ke sekolah.
ada uniform dan baju sukan. Ada kelas anak kita yang dia baju sukan setiap hari dia tak ada uniform. Ada juga kelas yang baju sukan dia pakai ikut hari. Itu nanti cikgu dia akan bagi tahu hari apa pakai baju sukan, hari apa pakai uniform atau tak ada uniform. Okey? Kemudian ni peraturan biasa. Kalau anak kita demam tak sihat, memang tak boleh datang sekolah, kena duduk kat rumah berehat, ya. Okey, lagi yang kena bawa, kalau 4 tahun kena bawa krayon, 5 tahun kena bawa pensil tulis, 6 tahun kena bawa pensil warna, dan kena tinggal dekat sekolah masa hari pertama dia datang. Jadi dia akan datang, dia akan tinggalkanlah barang-barang ni dan tak ada bawa balik. So dalam beg dia ada buku baca 1 dan buku Iqra 1 sahaja. Jadi tambahan untuk hari pertama datang sekolah, kena ada salinan surat beranak anak yang belakang dia kita tulis nama panggilan anak dan nombor telefon siapa yang cikgu boleh cari. Okey, ini saya akan bagi pada guru kelas dia nanti. Seterusnya ni yang biasalah, tak boleh bawa mainan kan. Tak boleh pakai cekat rambut, cepit rambut, apa lagi, tak boleh pakai gelang ke apa benda, aksesori. Sebab yang pertama saya bimbang hilang, yang kedua saya bimbang orang sebelah nak beli sama macam dia. Okey, yang ini ini mak ayah memang tak boleh naik semasa kelas berjalan. Tak boleh datang masa kelas adalah. Okay. Satu sebab dia mengganggu budak-budak pun ya juga. Dia akan ganggu. Jadi kalau kita nak buat sarana boleh. Jadi ambil peluang buat sarana. Kemudian kita bolehlah tengok sekolah anak kita kan. Dalam kelas je. Okay. Seterusnya ni kena maklumkan kalau orang lain ambil anak. Biasa katalah ayah yang ambil atau mak atau pengasuh. Hari tu ada mungkin atuk dia ke, mungkin pakcik kena ambil. So maklum kepada cikgu lah yang bertugas. Hari ni pakcik dia ambil. Ni muka pakcik dia saya cakap kan Okey, yuran macam biasa. Yuran boleh bayar. Yuran bayar dekat akaun sekolah. Bayar period dia tu ialah contoh untuk Januari 23 Disember hingga 7 Januari. Untuk Januari. So period di antara tu Kemudian kita ada WhatsApp group. Dalam WhatsApp group tu cikgu sahaja akan bagi makluman. Kalau ada tak jelas, tak faham, boleh je PM tanya semula Okey, itu je ni ada gambar sedikit apa yang anak-anak kita dapat. Ni kalau ada stok lagi Inilah untuk beg sekolah yang untuk full day. Isi baju dia ke apa ke. Kemudian ni untuk sesi tadika yang 7.5 atau 8.5. Kita ada beg juga untuk beg untuk full day. Ni untuk beg full day. Ni buku-buku yang kita akan bagi. Cumanya saya nak maklumkan buku ni tak ada dalam beg sekolah anak. Okay. Dia akan tinggal dekat sekolah. Akan buat dengan cikgu. Kalau dah sampai belakang, dah habis, baru cikgu dia akan pulangkan. So dalam beg anak kita tak ada. Kita selalu nampak macam tak belajar je kan. 2 je buku dalam beg dia. Tak belajar apa kan. Sebenarnya buku dia tu tinggal kat sekolah. Jelas yang ni penting. Sebab dia tak bawa balik buku ni. Cikgu dia tak bagi bawa balik. Sehinggalah muka surat last. Selalunya bila? Bulan 3, 6 dan 10. Okey, ni semua buku-buku dia yang bakal anak kita dapat. Tapi dia tak bawa balik semasa sedang buat. Dah habis baru cikgu dia akan pulangkan dalam beg, akan bagi tahu. Ni buku baca lah. So buku baca dia ada nombor 1 je dalam beg. Nanti bulan berapa cikgu cakap, bawa buku nombor 2. Bawa buku nombor 2. Dia cakap barulah kita bawa buku nombor 2. Yang lain simpan kat rumah. Okey, ni pun Iqra. Iqra ni ada 2 jenis. Ini kena beli sendiri. Cuma Iqra yang ini saya tak setuju untuk beli yang jenis ni. Satu buku ada 1 sampai 6. Saya nak beli yang macam ni. Dia 1 sampai 6 tu dia keping-keping, dia berpisah. Bukan jenis satu buku. Jadi satu tak berat. Yang kedua tu dia mudah untuk bawa. Tak berat, mudah untuk bawa. Kemudian dia nipis dan semangat untuk habiskan tu dia juga. Cuba bayangkan kalau tebal kita bawa, anak kita bawa. Baru Iqra 2 dah rosak dah muka surat yang lain-lain tu. Jadi beli yang jenis satu-satu ni. Kemudian ni baju uniform anak kita dapat. Ada juga kelas
Yang 4 tahun atau kelas yang 5, dia tak ada uniform, dia baju sukan sahaja. Itu nanti akan diterangkan kemudian mengikut kelas-kelas ya. Okey, saya rasa tu sahaja. Selesai dah. Ringkas saja supaya kita dapat tahu apa yang berlaku sepanjang sekolah ataupun kita dapat idea sikit. Okey, terima kasih.